رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambung kembali tajuk yang telah kita bincang minggu lepas, 2-3 minggu lepas, anjuran untuk sentiasa berada di masjid dan duduk di dalamnya. Hadis yang pertama dalam tajuk ini telah kita baca, hadis berhubung dengan 7 golongan yang akan dituduhkan oleh Allah di bawah tuduhan arasnya pada hari yang tidak ada tuduhan melainkan tuduhannya, yaitu pada hari mahsyar. Itu dah selesai 2-3 minggu lepas. Kita pergi muka surat 332 pada hadis yang ke-327. Juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ma tawattala rajulun al-masajida lis-salati wadh-dhikri illa bashallahu ta'ala ilaihi kama bashu ahlul ghaib bi ghaibihim idza qadima alaihim." Tidaklah seseorang itu sentiasa mendatangi masjid, melazimkan diri berada di masjid untuk solat dan berzikir, melainkan pasti Allah berbinar-binar. Ini bahasa Indonesia, berbinar-binar. Allah Ta'ala sangat suka, gembira dengan tindakan yang sedemikian, kerana ianya seperti satu keluarga dari seorang yang telah pergi hilang lama, lalu keluarga itu menyambut kedatangan ahli keluarga mereka yang pulang itu dengan rasa penuh gembira apabila ia pulang. Hadis riwayat Ibnu Syaibah dalam Ibnu Majah, juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua. Hadis ini menggambarkan kepada sifat al-farah, kegembiraan Allah. Gembiranya Allah tidak sama dengan gembira makhluk, seperti hadis dalam bab taubat, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi. Allah Ta'ala benar-benar gembira dengan taubat seorang hambanya. Tapi bagaimana gembira itu tidak perlu kita fikir kaifiatnya. Ia menggambarkan kepada suatu tindakan yang Allah Ta'ala suka hambanya melakukan begitu. Seseorang yang melazimkan diri berada di masjid atas tujuan dua, untuk solat, untuk berzikir, maka kegembiraan itu digambarkan oleh Nabi dalam bentuk tabashbasha. Tabashbasha ada nota kaki di bawah. Kalau digambarkan seseorang yang hilang, sudah lama hilang dan diharap kepulangannya, lalu tiba-tiba dia pulang, maka ahli keluarganya sangat gembira dengan kepulangan orang yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ianya merujuk kepada kebahagiaan seseorang disebabkan kehadiran temannya, lemah lembut dalam meminta dan menghadap. Maksudnya di sini ialah menyambutnya dengan kebaikannya, mendekatkannya dan memuliakannya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam As-Sindi dalam Syarah Sunan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, seperti yang disebut oleh Imam Ibnu Khuzaimah, "Ma min rajulin kana tawattana al-masajida fashaghalahu amrun aw 'illatun thumma 'ada ila ma kana illa yatabashbashu Allahu ilaihi kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima." Tidaklah seseorang yang biasa datang ke masjid lalu dia disibukkan oleh suatu perkara atau suatu penyakit, kemudian dia kembali semula.
seseorang yang biasa ke masjid, cuma pada suatu ketika, suatu hari dia tidak dapat ke masjid kerana sibuknya ia dengan suatu perkara atau ada penyakit yang menimpanya. Setelah hilang kesibukannya dan setelah sembuh daripada penyakitnya, lalu dia kembali dapat ke masjid semula, maka pastilah Allah Ta'ala benar-benar gembira dengan kunjungan si hambanya ke masjid, seperti satu keluarga yang salah seorang anggotanya telah pergi lama kemudian kembali semula, maka pastilah mereka gembira apabila ia hadir pulang bersama mereka. Inilah yang kita cari dalam kehidupan kita, apa sahaja wasilah yang membawa kepada kita mendapat mardatillah, keredaan Allah. Kita telah baca dalam hadis yang lepas berhubung dengan tempat ataupun lokasi yang paling Allah Ta'ala sukai di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya. Ahabbul biqa'i ilallah, ahabbul biladi ilallah. Tempat ataupun negeri yang Allah Ta'ala paling suka di atas muka bumi adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Adapun tempat yang Allah Ta'ala paling tidak sukai adalah pasar-pasarnya. Tak tahulah, mungkin kita ni lebih suka pergi ke pasar berbanding dengan pergi ke masjid. Sedangkan pergi ke masjid itu membolehkan kita mendapat keredaan di sisi Allah, kerana sifat mulazamah, sifat melazimkan diri berada di situ. Adakah kita mendapat ketenangan kita berada di masjid? Sebenarnya yang kita nak cari dalam hidup kita bukan sahaja pahala. Bukan orang kata nak pahala. Pahala ni tak nak ke masjid, buat ibadat cara lain, sedekah kan pun dapat pahala juga. Selain daripada pahala, yang kita cari dalam kehidupan kita adalah ketenangan. Kita mendapat keredaan Allah dan kita merasai as-sakinah, tenang. Ia sebab utama kenapa hati manusia tidak jinak untuk mari ke masjid, kerana tidak merasa tenang. Kita tidak merasa tenang. Apa? Boleh jadi punca daripada kita sendiri, kerana kita memiliki hati yang tidak bersih. Boleh jadi sebab masjid adalah tempat untuk kita dekat kepada Allah. Apabila kita kuat tarikan terhadap dunia, masjid ni mengajak kita untuk lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan akhirat, untuk longgarkan sedikit ikatan dunia. Tapi kalau ikatan dunia tu masih kuat lagi, kemah keming lagi, kita duduk masjid kita rasa tawar. Perbandingan biasanya ahli hikmah mengatakan, kalau orang beriman berada dalam masjid seperti ikan yang berada dalam air. Dia tak berasa nak keluar, tapi ialah kita manusia bukan ikan, kita keluar juga atas keperluan lain. Itu dari segi perbandingan. Ketenangan yang kita rasai dalam masjid dengan sebab zikir, dengan sebab dekat dengan Allah, menjadikan kita rasa bahagia melalui ketenangan itu. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke atas hati-hati orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambahlah keimanan mereka di samping keimanan yang sedia ada. Turunnya ketenangan, hati menjadi bahagia dan iman bertambah. Al-Imam Nawawi mengatakan, begitu juga tokoh-tokoh ulama lain mengatakan, al-iman sifatnya yazidu wa yanqusu, boleh bertambah dan boleh berkurangan. Apabila kita mendapat ketenangan, sama ada kita berada di masjid atau melakukan apa-apa sahaja ibadat yang difardukan, yang sunnah, disitulah proses iman bertambah tu akan berlaku. Proses bertambahnya iman tu akan berlaku. Iman tu yazidu wa yanqusu, dan dia boleh berkurangan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah iman dengan sebab ketaatan kita kepada Allah, dan berkurangannya iman dengan sebab perbuatan dosa maksiat kepada Allah. Kalau orang tu mari masjid, boleh dikatakan mustahil dia akan buat perkara maksiat, kecuali orang yang tidak waras. Orang tidak waras mari ke masjid, mari untuk mencuri. Biasa kita pernah dengar setengah masjid, tabung masjid dipecahkan. Apa dia lagi? Kadang-kadang setengah masjid tu hak
ngusung mayat tu pun curi. Apa ada lagi? Apa sahaja barang-barang yang dilihat ada nilai dicuri, bukan datang untuk mencari pahala, bukan untuk beribadat, tapi untuk buat dosa. Ini golongan yang asyqiya, golongan yang celaka. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita semua dan kepada seluruh umat Islam untuk hati mereka dan hati kita jinak dengan masjid. Kita boleh berdoa dan kita boleh membanyakkan doa supaya kita, ahli keluarga kita, termasuk orang-orang yang muhibban lil masjidi, cinta kepada masjid, cinta kepada masjid. Kalau dalam dia ikim petang-petang tu dia ada rancangan salam masjid. Salam masjid. Biasanya rancangan itu dimulakan dengan lagu Ya ummati aina syababi nadal masjidu lil ummah, nadal masjidu lil ummah. Masjid telah memanggil umat Islam. Di manakah anak-anak muda? Di manakah para pemuda? Marilah menuju ke masjid. Tetapi oleh kerana kita mai ke masjid tidak bertemu dengan apa yang kita nak cari dalam kehidupan kita, ketenangan dan kebahagiaan, menyebabkan kita kerugian. Di sini perlu kepada kita baiki balik tarbiyah kita, macam mana kita nak didik generasi kita supaya cinta masjid. Cinta masjid. Cinta masjid membawa kepada cinta Allah, cinta agama, dan akhirnya kita akan melaksanakan perintah agama. Matlamat asalnya untuk membawa kepada matlamat melaksanakan ajaran-ajaran agama. Kalau seseorang mendakwa cinta kepada Allah tapi dia tidak datang ke masjid, itu suatu dakwaan yang kosong. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Bahawa sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, yang mengimarahkan masjid, masjid ini jadi hidup sebab ada orang mari. Kalau tak ada orang mari, kosong. Hidup hanya masjid kerana ada manusia yang mengunjungi, yang memakmurkannya. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang menunaikan salat, yang menunaikan zakat harta benda mereka, yang tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka itulah yang termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat hidayah, dapat petunjuk. Fa'asa ulaika, kalimah asa di sisi Allah Ta'ala menunjukkan kepada wajiblah orang sebegini akan mendapat hidayah. Orang yang datang ke masjid dengan sebab mereka beriman, dengan sebab mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat harta benda. Baik, kita yang dah mari masjid, alhamdulillah kita dah dengar ada hadis ni, kita dah alhamdulillah termasuk orang yang mungkin lepas ni kita boleh istiqamah dengan masjid. Bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan orang lain? Sebab kita fikir orang lain semasa dia masih hidup. Masalah kita ni, kita hanya fikir orang lain bila dia sudah mati. Cara berfikir tu silap. Dalam agama kita kena fikir orang lain semasa dia masih hidup. Tapi kita ni sungguh fikir orang lain setelah dia mati. Setelah matilah baru sungguh. Berapa banyak nak buat pemalan, nak buat tahlil, banyak mana Yasmin nak baca, banyak mana. Sedangkan masa dia hidup kita tak dakwah pun dia. Dia peringatan daripada Quran ni untuk orang yang masih hidup. Al-Quran diturunkan adalah liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin wa ma 'allamnahu asy-syi'ra ma yanbaghilah. Tidaklah kami mengajar kepada Muhammad itu kalam syair, dan tidak sepatutnya dia berbuat begitu. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tiadalah Quran itu melainkan suatu zikr, peringatan dan Quran yang nyata, ayat-ayatnya liyunzira, untuk diberi peringatan, untuk Allah Ta'ala beri peringatan kepada manusia dengan Quran itu bagi sesiapa yang kana hayyan, ianya masih hidup. Peringatan pada agama ini untuk orang masih hidup.
Bila kita catch up bab kelebihan berada di masjid, berzikir, bersolat untuk orang masih hidup. Apa perlu untuk kita fikir kepada orang yang sudah meninggal, sudah mati? Itu bukan keutamaan. Tiada menjadi kesalahan untuk kita kita mendoakan kebaikan untuk mereka, ataupun kita sedekahkan. Apa dia? Amalan sedekah harta benda. Adapun sedekah dalam bentuk ibadah badaniyah, itu ulama berbeza pendapat. Tapi apa yang penting adalah kita fikir macam mana kita nak tolong dia semasa dia masih hidup, ya. Seumpama orang yang sakit, sepatutnya sebelum kita sakit kita mengambil langkah pencegahan. Sebab al-ilaj khairum minal al-wiqayah khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Kalau seseorang itu sakit, dia berjumpa dengan doktor, doktor dah beri obat yang dicadangkan, dah beri kata nasihat, tapi pesakit ni tak guna apa obat tu dan tak pakai pun nasihat doktor, maka sia-sia dia jumpa doktor. Maka adalah sia-sia. Sebab apa yang dia terima daripada doktor dia tidak guna pakai. Sebab tu nasihat agama ni adalah untuk orang yang masih hidup. Tapi silap cara kita berfikir, kita hanya fikir nak tolong orang yang sudah pergi, sedangkan orang itu sebelum dia mati, dia masih hidup, kita tak tolong dia. Tak tolong dari sudut untuk dia sedarkan. Sebab seseorang itu dia akan bawa diri dia secara nafsi-nafsi. Kita kena tolong dia di dunia supaya dia dapat tolong diri dia di akhirat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu, jagalah diri kamu, kerana adanya suatu hari di mana seseorang tidak boleh membantu, boleh tebus nasib buruk yang dialami oleh orang lain. Tak boleh. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun. Tidak diterima daripada mereka sebarang syafaat, pertolongan. Tidak boleh ditukar ganti dengan tebusan yang lain. Wala hum yunsaruna, mereka tidak akan ditolong. Maknanya kita berada di akhirat dalam keadaan nafsi-nafsi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu dan takutlah kamu kepada hari di mana seseorang itu, seorang bapa tidak boleh menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan seorang anak tidak boleh menolong bapanya walau sedikit pun. Nafsi-nafsi. Jadi yang perlu kita fikir sekarang ini adalah macam mana kita nak tolong orang lain semasa dia masih hidup. Kalau sekadar kita datang ke masjid, kita sampaikan kuliah, menyampaikan nasihat-nasihat agama, apa yang diketahui daripada Quran dan hadis, setakat itu sahaja. Sebenarnya apa yang perlu lebih jauh kita buat adalah kita bertemu dengan orang yang masih jauh dengan masjid, untuk mereka datang ke masjid. Kita bercakap dalam bab kelebihan orang yang melazimkan diri berada di masjid. Tapi saya rasa biasa bersama dengan kita dalam kuliah di mana-mana, mereka adalah orang yang sudah biasa ke masjid. Macam mana dengan orang lain? Membaca kisah dakwah Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, pernah menjalankan dakwah di kedai-kedai kopi, kedai makan ataupun restoran, minta keizinan dengan tuan kedai untuk kecek sebentar 5 minit 10 minit tentang agama dan nasihat-nasihat agama, atas tujuan untuk mengajak manusia kembali kepada agama Allah tu, ya. Dan ada yang terima dan ada yang tak terima. Ada peringkat awal masa zaman remaja, dia berpakat dengan kawan-kawan dia buat risalah, dia hantar ke rumah-rumah. Akhirnya bila dapat dikesan, ada di antara kawan-kawannya yang dipukul dengan sebab ajak manusia kepada agama Allah. Masa zaman dia tu ramai orang-orang Islam yang fasik, yang tidak boleh terima ajaran agama, menyebabkan orang yang berdakwah dipukul. Kita bercakap di masjid, ada orang boleh terima. Alhamdulillah, kebanyakan boleh terima bila kita cakap bab
pahala berada di masjid dan kelebihannya, sebab semuanya mahu datang ke masjid. Tapi cuba kita pergi tempat yang orang tidak suka dengan masjid, berambak, mungkin berambak kan? Dia kata nak berdakwah bukan di sini, di tempat lain. Cuba bina satu tim, grup pendakwah pergi tempat-tempat ramai orang berkumpul. Mana tempat ada gelanggang futsal ke, kedai kopi ke, kata nak main bola boleh, tapi pastikan jangan tinggal solat, dan cubalah menjinakkan diri untuk ke masjid. Untuk ke masjid. Hamba pernah tengok dalam TV apa dia buat ni, Astro Oasis, ada satu rancangan ketika penyanyi terkenal Maher Zain datang ke Malaysia. Satu slot tu pergi ke satu masjid di Kuala Lumpur. Dia kata dia mengaku dia pun jarang-jarang ke masjid, tapi masjid adalah tempat yang benar-benar memberikan peaceful, penuh rasa tenang. Dia kata kalau anda tidak mampu untuk datang ke masjid setiap waktu pun, sekurang-kurangnya sehari itu solatlah di masjid. Kata Maher Zain, solat di masjid. Dia kata tapi dia sendiri untuk mari setiap waktu tak boleh, dia mengaku. Tapi sekurang-kurangnya dia kata kalau kita tidak mampu untuk datang setiap waktu, datanglah sekali dalam sehari ke masjid, sekurang-kurangnya. Tapi kalau boleh mari setiap waktu, maka itu lebih baik. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, situ majalis, ada 6 majlis, 6 keadaan, 6 situasi di mana pertamanya al-mu'min dhamin 'ala Allah Ta'ala ma kana fi syai'in minha. Seorang mukmin itu diberi jaminan oleh Allah Ta'ala